Hello, hi guys. Welcome back to Stella Stilito Channel. Okay, hari ni Stella nak kongsikan dengan korang semua tentang kisah psikopet kejam yang berusia 11 tahun. Okay, psikopet kejam yang berusia 11 tahun ni nama dia adalah Mary Bell atau nama sebenar dia Mary Flora Bell. Dia dilahirkan pada 26 Mei 1957 bertempat di Newcastle, England. Mary Bell ni dia merupakan anak kepada seorang pelacur yang bernama Betty. Okey, selepas beberapa bulan kelahiran Mary Bell ni, Betty berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Billy yang merupakan seorang penjenayah weh. Berkenaan dengan bapa kandung si Mary Bell ni, sehingga ke hari ni identiti dia masih belum diketahui. Mary meniti zaman kanak-kanaknya dengan penuh gelap. Dia dilahirkan sewaktu Betty baru berusia 16 tahun. Bergelar sebagai ibu pada usia muda ternyata bukan perkara yang mudah untuk Betty. Semasa Mary berusia sekitar 2 ke 3 tahun, dia dilaporkan pernah ditimpa beberapa insiden yang hampir menyebabkan menemui ajal. Semua insiden yang terjadi tu disebabkan oleh gara-gara si Betty ni, iaitu mak kepada si Mary Bell ni sendiri. Ini termasuklah insiden Mary dicekik, dibuang melalui tingkap, dipaksa untuk menelan pil tidur secara berlebihan. Biarpun semua insiden tersebut didakwa sebagai insiden yang kononnya tidak disengajakan, namun apa yang pasti, semua itu adalah percubaan Betty untuk membunuh Mary. Mujur sajalah umur Mary panjang. Seperkara lagi, terdapat dakwaan yang menyatakan bahawa Mary telah dilacur Betty seawal usia 4 tahun. Walau bagaimanapun, sejauh mana kebenaran tentang perkara ini adalah tidak dapat disahihkan. Pada 25 Mei tahun 1968, iaitu bersamaan dengan sehari sebelum ulang tahun Mary yang ke-11, dia telah pergi bermain dengan seorang rakan perempuan sebayanya bernama Norma Jean Bell. Hari berkenaan, Mary dan Norma ada mengajak seorang budak lelaki berusia 4 tahun iaitu Martin Brown untuk pergi ke sebuah rumah tidak berpenghuni yang terletak berhampiran. Di situ, Mary telah bertindak untuk mencekik Martin sampai mati. Serius weh, apa si budak Mary ni seawal usia 11 tahun dia dah berani buat tindakan yang, ya wahai, bagi aku tak tahulah nak cakap macam mana, sangat beranilah. Aku rasa dia ni dah terlalu psycho kot. Okay, berbalik kepada si Martin tu pula. Okay, dia langsung tak pulang ke rumah. Okay, lepas tu ibu bapa dia pun apa lagi buat laporan polis. Dan tak lama selepas ibu bapa dia buat laporan polis, mayat Martin ditemui. Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak polis, kematian Martin adalah berpunca daripada kemalangan tertentu. Lagipun, tiada sebarang unsur keganasan di tempat kejadian. Menerusi satu cerita lain, iaitu beberapa hari selepas penemuan mayat Martin, ibunya telah dikejutkan dengan kehadiran Mary di depan pintu rumah. Apabila Mary diberitahu tentang kematian Martin, dia cuba membalas kedatangannya adalah untuk melihat mayat Martin dalam keranda. Okay guys, korang boleh bayangkan tak macam mana psycho tak psycho budak si Mary ni? Okay, sebenarnya dia dah tahu yang si Martin tu mati akibat dia yang cekik. Tapi dia boleh pura-pura tak tahu. Dia pergi rumah si Martin ni, tanya mak Martin ni kenapa semua. Dia cakap dia nak tengok mayat Martin dalam keranda. So, aku tak dapat bayangkan lah macam mana psycho budak tu kan. Beberapa minggu berikutnya, Mary dan Norma sekali lagi menimbulkan masalah dengan menyelinap masuk ke dalam sebuah tadika bertujuan untuk melakukan perbuatan vandalism. Malah, dua sekawan itu turut meninggalkan nota bertulis tentang pembunuhan Martin. Nota tersebut pada mulanya disangka oleh pihak polis sebagai satu bentuk gurauan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Pada bulan Julai 1968, Mary ni telah melakukan pembunuhan yang kedua dia. Okey, kali ni dia jadikan budak lelaki yang berusia 3 tahun sebagai mangsa. Budak tu bernama Brian Ho.
Okey, nasib Brian ni lebih malang lagi lah sebab apa dia dibunuh oleh Mary ni dengan cara yang sangat kejam. Okey, Mary telah menggores dengan lakaran yang berbentuk huruf M di dada dia menggunakan gunting, dan apa yang lagi kejam lagi, Mary telah pun memotong zakar Brian ni. Cuba korang bayangkan guys. Tidak lama selepas mayat Brian ditemui, pihak polis mendapati kematiannya ada berkait rapat dengan kes Martin. Jadi, mereka mula mensyaki bahawa kematian Martin dan Brian adalah satu pembunuhan berantai. Melalui bukti yang sedia ada, pihak polis memberi kesimpulan awal bahawa si pelaku berkemungkinan tinggi dalam kalangan kanak-kanak. Lebih kurang sebulan siasatan, Mary dan Norma berjaya jua ditangkap. Susulan penangkapan mereka, pihak berkuasa telah memerintahkan Mary untuk menjalani ujian psikiatri. Hasil penilaian, Mary bukan seorang budak perempuan yang biasa. Dia adalah psikopat muda yang harus dijauhkan daripada kanak-kanak lain. Berhubung motif pembunuhan Mary terhadap Martin dan Brian, tiada jawapan yang jelas. Hanya Mary sendiri saja yang tahu punca sebenar membunuh. Mary pada akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh pihak juri mahkamah sebelum dia dibebaskan semula pada tahun 1980, iaitu sewaktu dia berusia 23 tahun. 4 tahun selepas pembebasannya, Mary yang diberikan satu identiti baru telah selamat melahirkan seorang anak perempuan. Pernah seketika pada tahun 1998, identiti Mary telah terdedah kepada pihak wartawan. Bagi mengelakkan daripada diterjah, Mary dan anaknya bergegas untuk pergi meninggalkan rumah mereka dalam keadaan wajah dua beranak tersebut ditutup dengan cadar. Pada perkembangan lain, tahun 2009, Mary dilaporkan telah pun bergelar menjadi seorang nenek. Hingga sekarang, Marybelle masih lagi hidup dalam perlindungan pihak berkuasa British. Tiada siapa pun yang tahu tempat tinggal sebenarnya. Apa yang diketahui, dia kini dikatakan hidup dalam keadaan gembira bersama anak dan cucunya. Terdapat juga laporan mendakwa bahawa masih ada beberapa gerakan yang berusaha untuk menjejaki lokasi Mary. Sementara itu, ibu kepada Martin Brown pernah memberitahu bahawa orang psiko seperti Marybelle tidak layak untuk dilindungi. Okey guys, itulah dia kisah psikopat kejam yang berusia 11 tahun. Okey, seperti biasa kalau korang suka dengan konten Stella kali ni, jangan lupa like, share dan komen. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Okey, sehingga berjumpa lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Okey, bye-bye.